Orang yang kelihatan percaya, tetapi sebenarnya tidak mengenal. Saudara-saudari, apabila kita sudah lama menjalani kehidupan iman, ada saatnya muncul pertanyaan seperti ini. Adakah aku seorang yang beriman dengan baik? Adakah aku benar-benar percaya kepada Tuhan? Adakah Tuhan benar-benar hidup? Pada hari ini, mari kita bertanya dengan tenang kepada diri kita. Adakah aku benar-benar menginginkan Tuhan? Dalam Kisah Para Rasul, pasal 8, muncul seorang bernama Simon. Dia asalnya seorang ahli sihir, seorang yang dihormati oleh orang ramai. Kelihatan seperti mempunyai kuasa rohani. Namun, apabila Filipus memberitakan Injil, segala sesuatu berubah. Orang ramai berpaling kepada Yesus. Sukacita pun datang. Melihat hal itu, Simon juga percaya. Dia dibaptis dan terus mengikuti Filipus. Sampai di sini semuanya kelihatan baik. Menurut pandangan kita, Simon ini sudah cukup kelihatan seperti orang percaya. Tetapi saudara-saudari, hakikat iman yang sebenar tidak terletak pada luaran, tetapi pada hati. Apabila Filipus memberitakan firman di Samaria, ramai orang mula percaya kepada Yesus. Ketika para rasul datang dan meletakkan tangan, Roh Kudus turun ke atas mereka. Pada saat itu, hati Simon pun tersingkap. Dia berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Aku akan membayar kamu dengan uang." Ini bukan sekedar kesilapan kecil. Ini menunjukkan di mana sebenarnya hati orang itu berada. Simon dahulu membuat orang Samaria takjub dengan sihirnya dan berkata bahwa dirinya orang besar. Dari yang kecil hingga yang besar, semua mengikutinya. Mereka menganggap kuasanya sebagai kuasa Tuhan. Tetapi apabila Filipus datang dan memberitakan kerajaan Tuhan dan Yesus, roh jahat keluar, orang sakit disembuhkan. Orang ramai mula percaya kepada Yesus dan dibaptis. Simon sendiri juga percaya dan dibaptis. Kemudian, Petrus dan Yohanes datang dan berdoa. Lalu orang menerima Roh Kudus. Simon terkejut melihat para rasul berdoa dan Roh Kudus turun serta kuasa dinyatakan. Dia berkata, "Wahai Petrus, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya sesiapa yang aku letakkan tangan, mereka menerima Roh Kudus." Lalu dia menawarkan wang. Apa maksudnya ini? Simon tidak menginginkan Tuhan, tetapi dia menginginkan kuasa. Bukan Tuhan itu sendiri, tetapi apa yang boleh diperoleh melalui Tuhan. Yang penting baginya ialah mempunyai pengaruh terhadap orang lain, seperti seseorang memberi rasuah untuk mendapatkan jawatan. Simon ingin membeli kuasa itu daripada Petrus. Saudara-saudari, disinilah kita perlu berhenti sejenak. Kisah ini bukan sekadar masalah Simon. Ini adalah firman untuk kita. Kita secara luaran berkata kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita beribadah. Kita melayani dengan tekun. Apabila kita bertemu sesama jemaat, kita sering berkata apa yang kita lakukan di gereja. Aku penatua, aku diaken, aku melayani di dapur, dalam koir, atau aku menghadiri doa subuh selama 40 hari. Itulah realitinya. Namun, jika kita melihat ke dalam hati dengan jujur, tidakkah ada perkara seperti ini? Tuhan, permudahkanlah hidupku. Tuhan, biarlah aku lebih dihormati.
Tuhan, biarlah aku berjaya menurut kehendak-Ku. Saudara-saudari, bukan doa ini yang salah. Tetapi persoalannya ialah, lebih daripada semua itu, adakah aku benar-benar menginginkan Tuhan? Simon melihat Roh Kudus dan berpikir, inilah kuasa yang mesti aku miliki. Jika tidak, aku akan kehilangan pengaruhku. Sebab itu dia sanggup membayar untuk mendapatkannya. Saudara-saudari, Roh Kudus bukan kuasa yang kita miliki. Roh Kudus ialah Tuhan sendiri. Iman bukanlah kita memegang Tuhan untuk digunakan, tetapi Tuhanlah yang memegang dan memimpin kita. Petrus berkata kepada Simon, hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Kata-kata ini berat, tetapi tepat. Tuhan tidak melihat luaran, tetapi hati. Kita boleh menipu orang lain, bahkan menipu diri sendiri. Aku baik-baik saja. Aku percaya kepada Tuhan, tetapi di hadapan Tuhan tiada yang tersembunyi. Saudara-saudari, firman ini bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk membawa kita kembali. Simon akhirnya berkata, tolong doakan aku. Mungkin itu bukan pertobatan yang sempurna, tetapi sekurang-kurangnya dia sadar keadaannya. Dia juga takut akan hukuman yang dikatakan oleh Petrus. Namun, ini menunjukkan sesuatu yang tidak kena. Dia takut akan hukuman, bukan karena hatinya benar-benar berubah. Saudara-saudari, marilah kita renungkan firman ini lebih dalam. Jika hari ini, ketika mendengarnya, ada sesuatu yang mengusik hati kita, aku lebih memegang hal lain daripada Tuhan. Jika pemikiran ini muncul, itu bukan kesalahan, tetapi permulaan anugerah. Pertobatan bukan milik orang hebat, tetapi milik orang yang jujur, mengakui diri apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lebih menginginkan perkara lain daripada Engkau. Tuhan, aku berkata, aku mengasihimu, tetapi sebenarnya aku lebih mengasihi diriku sendiri. Apabila pengakuan ini bermula, iman pun hidup kembali. Saudara-saudari, iman bukan jalan untuk mendapatkan hasil. Iman ialah jalan untuk mendapatkan Tuhan. Jika kita memiliki Tuhan, kita boleh hidup walaupun tanpa yang lain. Tetapi jika tanpa Tuhan, walaupun memiliki segalanya, akhirnya tetap kosong. Pada saat ini, marilah kita dengan tenang meletakkan hati kita di hadapan Tuhan. Tidak perlu memaksa emosi. Cukuplah berdiri dengan jujur. Tuhan, palingkanlah hatiku kembali kepadamu. Bangunkanlah aku dengan iman, di mana Engkaulah tujuan utamaku. Saudara-saudari, Tuhan tidak menolak orang yang kembali. Hari ini, kiranya ada keputusan yang tenang dalam hati kita untuk memilih Tuhan sekali lagi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang hidup, kami menyangka kisah Simon adalah kisah orang lain. Tetapi hari ini, kami sadar itu adalah kisah kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Yesus, kasihanilah aku, hatiku yang dipenuhi keinginan dunia, yang telah menyalaharti kehendak Tuhan dan meninggikan diri sendiri. Pada saat ini, biarlah Roh Kudus bekerja dan menghancurkannya sepenuhnya. Ubahlah kami menjadi milik-Mu sepenuhnya. Ajarlah kami mengasihi orang di sekeliling kami,
dan ubahkan cara kami berpikir menurut hati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.